Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada murid-murid. Bertemu lagi bersama Cikgu Syakir dalam subjek Pendidikan Jasmani tahun 6. Okey, pada hari ini kita masih dalam unit yang sama iaitu unit 5, Cergas dan Tegas. Pada minggu lepas kita dah belajar tentang tajuk Kamu Asertif. Pada minggu ni kita belajar tentang Bicara, Hormat, Penampilan Hebat. Okeylah, ini untuk standard pembelajaran kita pada hari ini iaitu memahami jenis-jenis kemahiran asertif iaitu verbal dan bukan verbal. Okey, sebelum kamu mempelajari kemahiran asertif, verbal dan bukan verbal, kamu perlu mengetahui apa itu maksud verbal dan bukan verbal. Okey, mari kita tengok apa itu maksud verbal dan bukan verbal. Yang pertama, verbal. Verbal ni adalah lisan. Lisan ataupun bahasa mudah fahamnya ialah percakapan kita. Contohnya, kita menyampaikan kita punya pendapat melalui percakapan. Itu adalah verbal. Manakala bukan verbal pula. Bukan verbal ialah bahasa tanpa lisan, tanpa bercakap. Iaitu bahasa badan. Contohnya seperti gerakan badan kita, isyarat tangan dan reaksi wajah kita. Kita boleh berkomunikasi ataupun menyampaikan maklumat melalui bahasa bukan verbal iaitu bahasa badan kita. Okey, murid-murid dah faham kan apa itu verbal dan bukan verbal. Okey, seterusnya ini untuk ulang kaji balik kita punya tajuk pada minggu lepas iaitu kamu asertif. Ini adalah ciri-ciri kemahiran asertif bagi murid-murid yang terlupa ataupun kita ulang kaji balik. Okey, ciri-ciri kemahiran asertif ialah menyatakan pendapat secara berterus terang. Lepas tu dia menghormati idea, keperluan dan perasaan orang lain. Kemudian orang asertif ni dia meluahkan perasaan dan kepentingan diri dia dan dia tidak mudah dipergunakan oleh orang lain dan dia berani menyuarakan perasaan tanpa agresif, iaitu tanpa menyakiti hati orang lain. Okey, ni kamu boleh rujuk di buku teks kamu di muka surat 31. Di sini Ghana dan Danish merupakan dua ikon murid di sekolah mereka. Analisis ciri-ciri yang dipamerkan oleh kedua-dua murid ini. Okey, kita tengok Ghana dulu. Okey, ni Ghana. Okey, Ghana ialah kapten pasukan hoki. Okey, Ghana ni kat sekolah dia kapten wakil sekolah lah. Dia kapten hoki sekolah. Ghana ni dia positif dan tepat ketika memberi arahan. Okey, bila main hoki tu dia akan bagi arahan dengan tepat. Dia kapten kan, dia kena bagi arahan dengan tepat lah. Lepas tu bijak menghargai sumbangan setiap ahli keluarga. Okey, dia bijak menghargai apa sumbangan tim dia dekat dia punya tim. Dia punya pemain dia dekat tim. Iaitu bila pemain dia bermain dengan baik ataupun skor gol ke, dia menghargai dengan cara yang baik. Dan yang seterusnya ialah tegas menyatakan pendiriannya dan Ghana ni dia menghormati dan dihormati oleh orang lain. Okey, kau boleh lihat apa itu ciri-ciri asertif yang dimiliki oleh Ghana ni. Nampak gayanya Ghana ni adalah seorang kapten hoki yang hebat lah. Sampaikan Ghana disebabkan kepimpinan asertif Ghana ni menjadi faktor utama pasukan hoki sekolah menjadi juara peringkat daerah. Nampak? Kalau tak ada Ghana ni, kemungkinan sekolah dia tak boleh jadi juara. Sebab dia berkata Ghana ni adalah faktor menjadikan sekolah dia ni juara peringkat daerah. Okey, seterusnya kita lihat Danish pula. Okey, Danish dia pun kapten. Dia kapten pasukan debat. Debat tu kita lawan cakap lah. Saling berlawan idea. Yang tu adalah debat. Lepas tu beliau berkomunikasi dengan berkesan menerusi pandangan yang fokus. Lepas tu postur yang betul. Bila dia berdebat tu postur dia betul. Dan ekspresi muka yang tegas. Dengan ekspresi muka yang tegas menyebabkan audien ataupun penonton nak dengar apa yang dia cakap. Lepas tu penampilan diri yang meyakinkan. Okey, gaya komunikasi asertif Danish ni ialah faktor utama pasukan debat sekolah menjadi juara peringkat negeri.
lagi dahsyat pada Ghana tadi. Jadi Ghana tadi peringkat daerah, ni peringkat negeri terus. Nampak hebat tak? Kemahiran asertif yang dimiliki oleh Danish ni. Okey, seterusnya kita lihat Ghana dan Danish berwibawa menerusi kemahiran asertif verbal dan kemahiran asertif bukan verbal. Berdasarkan maklumat ini, Arash, iaitu kawan mereka lah, Ghana dengan Danish tu, membina jadual tentang ciri kedua-dua kemahiran asertif tersebut, iaitu terdiri pada dua, iaitu kemahiran asertif verbal dan kemahiran asertif bukan verbal. Okey, mari kita lihat dahulu kemahiran asertif verbal. Yang pertama iaitu ketepatan bahasa lisan, iaitu orang yang mempunyai kemahiran asertif verbal ni, dia bijak menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Dan yang kedua ialah rentak bicara. Iaitu rentak bicara ni, percakapan dia mestilah meyakinkan dan mampu mempengaruhi orang lain. Itu adalah rentak suara yang dimiliki oleh kemahiran asertif verbal. Dan yang ketiga ialah nada suara, iaitu orang yang mahir menggunakan nada suaranya mengikut situasi dan tujuan sesuatu. Okey, dan seterusnya kita pergi kepada kemahiran asertif bukan verbal. Yang pertama, hubungan mata. Apa tu hubungan mata? Hubungan mata ni ialah orang yang mahir berhubung dengan menggunakan isyarat mata, dan untuk menggunakan isyarat mata untuk menyampaikan sesuatu ataupun makna dengan mata. Okey, sebab mata kita ni, kita boleh lihat kesedihan, kegembiraan melalui mata, sebab eyes cannot lie. Gitu. Okey, lepas tu yang kedua ialah posture. Posture iaitu macam Danish tadi lah. Posture dia meyakinkan, menyebabkan orang nak dengar apa dia berdebat. Macam itulah. Jadi posture ataupun kedudukan badan yang betul ni, kita ni orang yang asertif dapat meyakinkan orang lain. Dan yang terakhir sekali untuk kemahiran asertif bukan verbal, iaitu ekspresi wajah, iaitu orang yang kemahiran asertif bukan verbal ni, dia bijak menggunakan ekspresi wajah dia, yang dia bijak menggunakan ekspresi wajah dengan keadaan yang sesuai. Okey, contohnya kalau ekspresi wajah untuk kita tegas kan, mestilah tegas, janganlah time tegas kita senyum senyum macam tu kan. Orang pun jadi macam tak yakin dengan kita. Jadi kena mahir dalam menggunakan ekspresi wajah. Okey, kesimpulan yang dapat dibuat di sini, kemahiran asertif verbal dan bukan verbal ni merupakan satu kemahiran yang perlu dilatih dan dikembangkan dalam diri setiap murid agar murid lebih yakin dan berkebolehan untuk memimpin dan dihormati oleh orang lain. Baiklah, sampai sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini, kamu dah belajar kemahiran asertif verbal dan kemahiran asertif bukan verbal. Kemahiran asertif verbal ada 3 dan kemahiran asertif bukan verbal pun ada 3. Kemahiran asertif verbal itu ketepatan bahasa lisan, rentak bicara dan nada suara. Manakala kemahiran asertif bukan verbal iaitu terdiri pada hubungan mata, posture dan ekspresi wajah. Okey, di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Sekian, terima kasih.